Selamat pagi dan salam sejahtera buat pelajar-pelajar khususnya dari Sekolah Kebangsaan Long Bemang Baram. Hari ini kita akan teruskan sesi PDPR. Menerusi video pembelajaran ini, tak kira di mana Anda berada, pastikan kekal di rumah dan terus menonton video pembelajaran ini bersama saya, Cikgu Adrian Anak Luka. Berikut merupakan simulasi PDPR. Murid perlu mengisi tinjauan ringkas pada permulaan dan di hujung sesi kelas. Murid hanya perlu menyediakan alat dan buku tulis untuk menulis jawapan dan buku teks sebagai rujukan sekiranya diperlukan. Perlu cakna setiap isi maklumat yang dinyatakan di dalam video slide yang telah disusun bagi memudahkan proses PDPR. Lakukan dengan teliti dan selamat ber-PDPR. Bagi panduan halaman buku teks, sila rujuk nombor yang tertera. Bagi meneruskan sesi pembelajaran PDPR kita kali ini, rujuk muka surat 109, buku teks Bahasa Melayu tahun 4. Bagi tema 6 Sains, Teknologi dan Inovasi dan berdasarkan gambar yang diberi, apakah yang anda boleh jelaskan ataupun huraikan berdasarkan gambar itu? Pada pandangan cikgu, gambar yang berikut menyatakan hubung kait antara manusia dengan sains melalui teknologi dan inovasi. 3 perkataan yang berikut mempunyai makna tersendiri. Jadi untuk tugasan pertama, murid perlu mencari makna maksud sains, teknologi dan inovasi. Untuk tugasan sebentar tadi, murid boleh laksanakan di luar sesi PDPR. Jadi, kita terus ke tajuk pembelajaran utama, iaitu unit 16, tajuk kehebatan sains, meluncur di udara. Benar. Ia berkaitan dengan kapal terbang. Tetapi itu bukan maklumat utama yang perlu disampaikan ataupun yang disampaikan oleh guru sainsnya. Maklumat utama adalah berkenaan penganjuran pertandingan meluncur kapal terbang. Pada tajuk utama yang berwarna ungu di atas itu meluncur di udara, ianya memberi maksud meluncur adalah sesuatu perbuatan, hasil perbuatan yang bergerak pantas, laju, seperti meluncur ais, kereta meluncur laju. Jadi melihat pada perbualan guru sainsnya dan Zara dan rakan-rakannya, setiap kotak hampir kesemuanya menyatakan mengujar perkataan kapal terbang. Namun kemahiran yang diperlukan di sini adalah murid perlu membezakan, iaitu isi maklumat dan juga maklumat biasa ataupun perbualan.
pada kotak ketiga, keempat dan kelima ianya berkaitan, dan sebenarnya di situ maklumat utama telah pun disampaikan, iaitu berkaitan dengan pertandingan. Berdasarkan situasi yang telah kita bincang, ia merupakan perbualan murid dan guru di dalam kelas. Suatu maklumat boleh disampaikan melalui perbualan, di mana Guru Zara berbual dengan murid-muridnya. Di samping itu, terdapat banyak lagi cara untuk menyampaikan maklumat. Antaranya adalah melalui media. Media terbahagi kepada dua, iaitu media elektronik dan media cetak. Selain itu, melalui visual juga boleh menyampaikan maklumat. Ianya bergantung kepada tahap pemahaman ataupun kebolehan seseorang untuk menapis maklumat yang disampaikan. Maka dengan itu, semakin efisien cara penyampaiannya, semakin cepatlah sesuatu maklumat disampaikan. Dengan itu, individu perlulah bijak menerima dan menapis segala maklumat. Sebagai contoh, berlakunya penipuan akaun peribadi oleh pihak ketiga, iaitu pihak yang tidak diketahui. Hal ini kerana kegagalan untuk meneliti segala kehendak ataupun isi maklumat yang telah disampaikan. Di sini kita dapat mengatakan bahawa sesuatu kefahaman ataupun pentingnya untuk kita memahami dengan segala maklumat yang disampaikan. Jadi, sila teliti video yang ditayangkan. Bertemu kembali, 5 orang remaja yang dilaporkan hilang hampir sebulan di Kuantan, Pahang telah ditemui selamat. Menurut jurucakap polis, mereka yang berusia 13 tahun itu sesat sewaktu mencari kumbang di kawasan hutan berhampiran. Ini merupakan 3 teknik yang dimaksudkan. Pertama, dengar. Mendengar perkara atau maklumat yang disampaikan adalah sangat penting kerana kita perlu. Kedua, faham. Kita perlu memahami segala maklumat yang diberi sebelum kita menyebut. Sebutan haruslah betul ataupun boleh menceritakan semula perkara yang didengar. Berdasarkan contoh dan video-video yang telah anda saksikan, sila lakukan kuis mudah ini, itu kuis 1, dengan melakukan aktiviti merakam maklumat yang anda baca. Ini merupakan maklumat yang telah disediakan. Terdapat 3 isi utama, iaitu berwarna oranye, biru dan ungu. Sila baca dengan intonasi yang betul. Suatu hari, Puan Ainun memasak daging masak Minang.
Dia menyuruh anak-anaknya menghantar semangkuk daging kepada setiap jiran mereka. Syafiq, ajak abang kamu hantar lauk ini kepada jiran-jiran kita ya. Lauk daging ini beri pada Makcik Ani, Makcik Leha dan Mr. Cheng. Untuk Makcik Punita pula, berikan lauk ayam ini kerana dia tidak makan daging lembu. Alex, mengapa awak muram saja? Saya kurang senang dengan corak permainan pasukan Harimau Melaya tadi. Hai para penonton, kita bertemu lagi dalam segmen Jom Sihat. Hari ini saya akan kongsikan satu lagi resepi sihat untuk anda. Mari kita lihat bahan-bahannya. Pisang, buah kiwi, musli, oat, biji chia dan susu segar. Letakkan sedikit musli, oat, biji chia dan susu segar di dalam botol. Kemudian, tutup balang dan goncang. Selepas itu, simpan di dalam peti sejuk semalaman.